Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam secara berasingan Ketua Perwakilan ke negara ini dan isteri-isteri Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama Nahinda Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menerima mengadam Datin Daeng Haja Mariani binti Haji Bungsu, isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India, dan Pangeran Salina binti Pangeran Haji Ali, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Mesyuarat perutama dari musim permasyuratan ke-17, Majlis Mesyuarat Negara telah meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi Isnin lalu. Sebelum meluluskan usul tersebut, ahli-ahli Dewan terlebih dahulu membahaskannya dan menjunjung tinggi titah baginda itu. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim, yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah tersebut memberikan harapan tinggi kepada ahli-ahli yang berhormat untuk menjadikan persidangan sebagai wadah strategik bagi memikirkan dan membahas perkara-perkara yang menjadi kepentingan rakyat dan negara, khususnya perkembangan ekonomi agar lebih dinamik dan berdaya tahan. Di samping menimbulkan isu-isu mukim dan kampung serta perniagaan, hiduplah juga dapat memikirkan bagaimana negara kita dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable selain penghasilan minyak dan gas, serta mengurangkan perbelanjaan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah juga bertitah mengenai perlunya percambahan pendapat yang sihat yang dapat disuarakan secara dua hala. Baginda sangat prihatin dan berpandangan jauh tentang kebajikan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, dan adalah perlu bagi ahli-ahli yang berhormat untuk meneliti kembali dasar demi keutuhan kesejahteraan kehidupan rakyat. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ketika mencerangkan usul menjunjung kasih antara lain melahirkan keyakinan pelaburan dan usaha ke arah menjana pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi negara yang giat dilaksanakan oleh kerajaan akan membuahkan hasil bagi mengatasi ketidaktentuan harga pasaran dan permintaan bekalan minyak dan gas. Dalam mendukung usaha tersebut, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan adalah disarankan untuk sentiasa meneliti dan mengemaskini dasar-dasar peraturan dan proses kerja masing-masing dalam usaha untuk mengurangkan birokrasi ataupun red tape sebagai langkah ke arah meningkatkan produktiviti melalui pemberian perkhidmatan yang telus, cepat dan memuaskan. Selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan,
sokongan dan komitmen daripada semua pihak, terutama sekali pemegang dasar kerajaan, adalah sangat-sangat diperlukan. Majlis Ugama Islam telah memutuskan untuk membangun 5 buah masjid yang sekarang ini sedang dalam penyediaan secara bertahap dengan kolaborasi bersama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pembangunan. Yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan sedemikian dalam usul menjunjung kasih. Dalam aspek ini adalah jelas ianya dapat dikembangkan antaranya dengan menyegerakan penubuhan Jabatan Zakat yang telah lama mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk ditubuhkan. Jabatan itu akan juga mengendalikan ehwal wakaf Majlis Ugama Islam yang pada masa ini memiliki ratusan ikar tanah-tanah yang boleh dimajukan dan apa yang disebut sebagai Baitul Mal yang juga akan mengurus harta terkumpul Majlis Ugama Islam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan pula menekankan keseluruhan jentera kerajaan mempunyai peranan untuk bersatu padu dan bekerja penuh iltizam dan berani dalam melakukan anjakan paradigma dan mentransformasi urus takbir kepada yang lebih efisien dan berkualiti ke arah merangsang iklim perniagaan dan perekonomian yang lebih kondusif. Kerah ini tentunya memerlukan warga perkhidmatan awam yang berjiwa besar, berdedikasi, berdisiplin, beretika kerja yang mulia lagi murni, berusaha giat bagi merancang strategi dengan bijak dan mantap, dan melaksanakannya dengan memberikan perkhidmatan berkualiti yang lebih bertepatan dengan kehendak semasa di samping bersiap siaga menenangi pelbagai cabaran dengan sentiasa meningkatkan profesionalisme dan kemahiran diri. Mengenai program Fiscal Consolidation, yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan inisiatif-inisiatif di bawah program tersebut juga akan meliputi penelitian dan pengemaskinian dasar peraturan serta proses di pihak kerajaan dalam menghasilkan peningkatan produktiviti, penjimatan kos dan penjanahan hasil pendapatan yang antara lain melalui kecekapan proses dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih mudah, cekam dan mesra pengguna. Semua ini perlu kita dipikirkan, rancang dan laksanakan bersama dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mampan atau sustainable dan kesinambungan fiskal terutama dengan harga minyak yang tidak menentu di samping mengharungi cabaran membendung penularan COVID-19 yang memberikan kesan kepada ekonomi dan sosial. Cabaran-cabaran sedemikian sudah tentunya akan menguji rancangan kita. Oleh itu, ianya menuntut kita untuk menjadi sektor awam lebih cekap, tangkas, agile dan progresif. Menyentuh mengenai negara Brunei Darussalam yang mempengerusikan ASEAN tahun ini, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dalam usul menjunjung kasih menekankan mengenai tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema tersebut jelas Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua memberi fokus kepada kerjasama dalam hal ehwal kesejahteraan dan peranan ASEAN. Keutamaan dan deliverables yang akan dimajukan seperti Regional Travel Arrangement, COVID-19 Recovery Framework, Enhance ASEAN Coordination dan Mental Health dalam era post-COVID-19 pada tahun ini bukan sahaja akan dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN lainnya, malahan ianya akan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam dan pembangunan negara yang mampan. Tambahan juga usaha-usaha ini adalah untuk memajukan dan mempercepatkan pemulihan serantau berikutan pandemik COVID-19.
Menyentuh mengenai isu pengangguran dan kejayaan Manpower Planning and Employment Council MPEC, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan menyatakan kementeriannya turut mendukung usaha dalam mengembangkan minat, pengetahuan, kemahiran dan keyakinan lepasan graduan tempatan khususnya para belia untuk menceburi sektor industri pembinaan sejajar dengan usaha MPEC dalam memastikan kadar pengangguran dapat dikawal dan meneroka bahagian-bahagian yang dapat memberi peluang pekerjaan. Ini termasuk peranan Kementerian Pembangunan selaku peneraju bagi Manpower Industry Steering Committee MISC Construction, di mana kementerian ini sentiasa bekerjasama dengan agensi pengawal selia, industri dan juga institusi pendidikan dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran peluang-peluang pekerjaan, tenaga kerja tempatan dan memastikan pencari pekerjaan dan lepasan graduan tempatan memperolehi kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam sektor industri pembinaan. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyanjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengenai tabung amanah pekerja TAP yang terus menjadi persoalan umum. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi lembaga TAP menyatakan pihak TAP sedang melaksanakan penilaian semula bagi meneliti dan memastikan skim TAP dan SCP adalah relevan serta dapat menjamin ahli-ahlinya bagi menghadapi hari persaraan. Apa yang turut penting ialah dengan mengambil kira kadar penggantian pendapatan ataupun income replacement rate dapat dikekalkan untuk memastikan kesinambungan ahli-ahli menyara kehidupan selepas bersara. Alhamdulillah, proses review ini berada dalam fasa terakhir dan insya-Allah ianya untuk disegerakan. Dalam masa yang sama, kita juga hendaklah menggalakkan bagi ahli untuk menambah simpanan melebihi simpanan yang ditetapkan melalui skim caruman sukarela yang telah diperkenalkan pada tahun 2011. Ahli-ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang bergelar juga mengemukakan usul junjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Peruka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Peruka Awang Haji Sabtu menyarankan pihak-pihak berkenaan agar tidak leka dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada. Manakala Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Peruka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Peruka Awang Haji Abdul Rahim pula antara lain menyentuh saranan untuk meneruskan sesi muzakarah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan dari semasa ke semasa. Perkara ini hendaklah sentiasa dititik beratkan serta dipergiatkan dan diperkukuhkan lagi agar tidak berlaku sebarang ketirisan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan berkenaan, terutamanya bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membuat dasar negara. Sesungguhnya sisi muzakarah dan lawatan kerja yang telah diaturkan itu telah memberikan impak yang positif, khususnya dalam memberikan maklumat yang tepat dan sekaligus menunjukkan hasil yang dicapai dalam berbagai-bagai proyek kerjaan. Usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Ahli-ahli yang berhormat antara lain menyentuh mengenai aspek perekonomian, pembangunan, kerjasama serantau, sosial, sistem pentadbiran dan peraturan negara. Mewujudkan hari khas bagi mengingati atau meraihkan dan mengenang jasa petugas-petugas barisan depan sebagai tanda syukur kita serta bagi mengabadikan segala perubahan yang telah dicurahkan. Jangan lupakan peranan-peranan syarikat-syarikat yang dipunyai oleh kerajaan atau JLC perlu lihat balik
Akan keberkesanannya di dalam kemampuan masing-masing bagi menjalani pendapatan yang lebih baik dan realistik. Kita juga haruslah mengambil peluang ini dalam mengukuhkan usaha kerjasama di peringkat negara dan juga serantau. 3 fokus utama Teman ASEAN pada tahun ini lebih menjurus kepada menitik beratkan kesejahteraan rakyat dan negara, bersiap sedia untuk mengambil peluang-peluang dan cabaran yang akan datang serta bersatu sama bagi mencapai kemakmuran di peringkat negara dan serantau. Saya berharap inisiatif untuk mentransformasikan negara melalui Digital ID, Digital Payment dan People Hub sebagai contoh akan lebih meluas dalam pelancarannya, bukannya dari segi efisiensi tetapi untuk membuktikan bahawa tadbir urus yang berkesan dapat dilihat sewaktu pandemik ini, peningkatan dari segi pembelian secara atas talian dan juga makin ramai berkecimpung berjual secara pre-order dan dropship. Namun risikonya di sini, tanpa peraturan dan pemantauan, timbullah isu penipuan ataupun menyewakan akaun bank bagi tujuan yang menyalahi undang-undang. Selain daripada itu, payment gateway bagi menerima pembayaran atas talian dari luar negara juga patut diteliti. Di sinilah kita ni perlu memberi keyakinan kepada orang ramai akan kemampuan TAP ini. Di antara cadangan penambahbaikan, iaitu mengukuhkan investment TAP dan SCP yang dapat memberikan pulangan yang lebih baik. Sementara itu, ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah dalam usul menjunjung kasih antaranya mengemukakan perlunya mempersiapkan modal insan bagi mencapai wawasan negara 2035 dan mengembangkan ekonomi negara. Mana-mana perjawatan dalam sektor kerajaan akan dapat dikaji dasar atau syarat perjawatan yang sedia ada, di mana syarat overqualified atau terlebih dari kelayakan perlu ditiadakan. Amatlah perlu bagi negara ini untuk mengeluarkan dan mempersiapkan modal insan yang berkualiti dan berdaya tahan bagi mencapai hasrat tujuan wawasan negara 2035 yang akan mendatang dalam semua bidang yang diperlukan oleh negara. Negara perlu mengekalkan kelestarian pembangunan negara terhadap digitalan ekonomi yang lebih menyeluruh bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam aspek perindustrian dan akademik disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ekonomi mula berkembang dan akan mengembalikan peningkatan dan pemulihan ekonomi global. Ini adalah peluang negara kita untuk menciptakan fiskal negara selain hasil minyak dan gas. Sebagai pemimpin atau pemegang dasar, perlu berani menghadapi apa jua cabaran masa kini supaya bangsa dan negara kita di masa akan datang akan lebih bersedia mengarungi apa jua cabaran dengan berpandukan integrasi dan disiplin kita hari ini. Dengan izin Allah, negara kita sebagai negara zikir dengan berkat daulat raja yang kita kasihi, dengan tengkasan dan kebijaksanaan dalam kecepatan bertindak Kementerian Kesihatan dalam menanganinya adalah amat berkesan bagi melawan dan memutuskan rantaian COVID-19. Pihak berkepentingan serta lapisan masyarakat wajar sama-sama berganding bahu mewujudkan persekitaran luar bandar yang selamat, berkualiti tinggi dan teratur. Dengan kerja keras dan membuat keputusan yang cepat dan proses dalaman yang lebih berkesan, akan dapat sama-sama mempercepatkan aktiviti kemajuan, merunsulkan kemasan serta merancang ekonomi pertumbuhan industri baru. Tentunya pihak yang berkenaan sudah mempunyai perancangan tersendiri, umpamanya yang menjurus kepada pembangunan ekonomi negara, terutama sekali memberi peluang anak-anak tempatan bekerja dan memegang jawatan penting di sektor swasta dan peluang-peluang keusahawanan. Keluarga salah satu teras perkembangan modal insan di samping ilmu dan amal yang bermanfaat dan berkelakuan baik serta bersikap positif dan mempunyai daya kemahuan yang tinggi. Dewan akan bersidang lagi pukul 9.30 pagi ini.
dalam mematuhi garis panduan keselamatan di tengah situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. 3 kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Bagaimanapun, tiada kes tempatan baru dicatatkan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, semua kes import baru itu adalah dari Filipina yang tiba di negara ini pada 3 Mac 2021. Pengesanan kontak bagi kes-kes ini masih giat dilaksanakan dan kesemua kes baru dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi rawatan dan pemantauan. Sementara itu, jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 kini 202 kes. Dengan jumlah tersebut, 13 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala 1 kes sembuh menjadikan jumlah kes sembuh 186. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan sebanyak 61 kes. 707 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dan 14,772 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 126 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,445 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.